أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku bertikaf masjid ni sunat kerana Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu qala law ya'lamun nasu ma fi an-nida' was-saff al-awwal ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada azan dan saf yang pertama. Malam ni saya nak cerita lagi bab solat berjemaah, jadi bang. Sebab hak kita mainan hari-hari. Tiap-tiap hari 5 waktu, orang putih kata without fail, dengan izin Allah Ta'ala kita ni memang regular customer masjid, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis ni dia kata apa? Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak dapat mendapatinya untuk menentukan siapakah yang lebih layak untuk azan atau duduk di saf yang pertama, melainkan dengan membuang undi, nescaya mereka akan membuang undi untuk merebut kelebihan-kelebihan itu. Dalam hadis ni cerita antaranya siapa-siapa yang tahu kelebihan azan, mujurlah ni sejik semua dah ada tak bila. Kalau dak pakat bubuk nak azan, biar suara tak sedap pun. Tak banyak gurau aja. Ni antaranya. Kadang-kadang sebab apa? Kalau dia tahu kelebihan azan, nescaya dia akan nak melakukan azan. Memang banyak kelebihan orang yang melakukan azan ni, masuk waktu sembahyang ni antaranya. Memang banyak kelebihan. Bukan saja di dunia, bahkan di akhirat pun Allah Ta'ala anugerahkan kelebihan pada orang yang melakukan azan. Antaranya Allah Ta'ala anugerahkan kelebihan orang yang melakukan azan di akhirat, tekok ia jadi panjang. Ulama' bahas sebab tekok ia jadi panjang tu. Lehernya jadi panjang tu, ulama' bahas. Ada ulama' mengatakan sebab apa dia leher panjang, untuk mendapat tengok rahmat Allah Ta'ala antaranya. Antara lain ada sebahagian kalaulah contohnya di padang mahsyar kelak, contohnya orang lain ada sebahagian yang tenggelam dan sebagainya berdasarkan amal masing-masing, tenggelam dengan peluhnya, Allah Ta'ala selamatkan sebab tekok ia panjang dan sebagainya lah, pandangan-pandangan yang lain. Wallahu a'lam. Ni antaranya. Dan yang keduanya pula dalam hadis ni, orang yang duduk saf yang pertama, kalaulah dua keadaan ni pakak berebut nak azan ataupun saf pertama, pakak contohnya semua mari ni akan pakak nak ngundi siapa yang layak duduk saf depan. Maknanya ni dalam saf pertama dan azan ni melobi dirinya sendiri. Tidak lobi orang lain. Takkan. Dalam sembahyang berjemaah untuk ibadat pada Allah Ta'ala, kalau tahu kelebihan untuk solat berjemaah ataupun saf yang pertama dan azan, dia akan melobi dirinya, aku yang layak, orang lain semua tak layak. Bukan je goh sombong dak, jangan salah faham. Bukan sombong, bukan goh, bukan untuk bangga diri dak. Sebab dia nak dapat kelebihan azan tersebut dan nak dapat kelebihan untuk duduk saf yang pertama. Dia akan melobi dirinya sendiri untuk ni. Dia harap dah kalau buat undian tersebut jatuh pada dia, bukan orang lain. Ini kelebihan duduk saf yang pertama dan azan tersebut. Dalam hadis yang lain
daripada Al-Barra. Nabi bersabda antaranya Al-Barra qal kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alaina biwajhi qala fasami'tu yaqul rabbi qini 'adzabaka yawma tub'ats an tajma'u 'ibadak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya daripada Al-Barra bin Azib, beliau telah berkata, apabila kami menunaikan solat berjemaah di belakang Rasulullah SAW, kami ni sahabat-sahabat ni sangat suka jika dapat berada di sebelah kanan Nabi. Maknanya belah kanan ni suka duduk belah kanan. Tapi jangan lepas ni belah kanan belaka kau bodoh kan minggu lepas. Jangan duduk belah kanan belaka belah kiri tak ada seorang. Tapi sahabat-sahabat memang berebut antaranya duduk belah kanan. Pakak berebut duduk belah kanan. Ni antaranya situasinya. Dah lah duduk depan. Yang pertama duduk depan. Yang kedua berebut duduk belah kanan. Ni keadaan dia. Sebab apa? Supaya baginda salam bila beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni saya bukan bersalam, ni contoh beri salam dalam solat. Bukan suruh jawab pun, dah wajib. Ni antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat suka Nabi tengok mereka duduk belah kanan. Kita tak boleh tak iman tengok belah kanan. Biar baik aku belah kiri tu. Contoh gurau je ni antaranya. Ni antara situasinya. Tapi sahabat memang suka bila Nabi SAW beri salam, tengok dia dulu. Ni antaranya. Sebab utama sekali Nabi ni salah seorang Nabi. Kalau Nabi SAW ni seorang yang alert pada sahabat dia, cakna pada sahabat dia. Nabi ni kadang-kadang boleh kenal, boleh perasan siapa yang mari solat berjemaah ataupun tidak. Bukan jaga tepi kain orang tak. Sebab Nabi ni memang menitik beratkan solat berjemaah. Ataupun Nabi SAW kadang-kadang tahu kalau sahabat dia tak mari tu mesti ada arah yang melanda pada sahabat dia tu. Ni keadaan dia. Sahabat ni, Nabi ni jenis macam tu, memang alert. Satu cerita antaranya tak saya, ketika solat berjemaah, tiba-tiba dalam keadaan solat berjemaah tersebut ada satu situasinya Nabi Muhammad SAW tengah sembahyang, tiba-tiba yang belakang tu antara yang golongan Ahlus Suffah dah berapa hari tak makan, tengah sembahyang rebah. Tengah sembahyang rebah. Kita sebab dorok je pitang, sebab sahabat ni tak makan, Ahlus Suffah. Zaman Nabi SAW, Ahlus Suffah ni beratus orang zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Duduk di Masjid Nabawi sahaja. Selas pinggang saja mengharapkan makanan-makanan daripada orang hantar ke dia. Ni keadaan dia, situasinya. Lalu lepas sembahyang, Nabi SAW tengok kawan tu duduk telantar lagi. Nabi SAW kata sekiranya dia tahu kelebihan salat berjemaah, mesti dia akan tahan. Macam tu sekali. Kalau tahu salat berjemaah pentingnya, dia akan tahan. Lepas tu kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, Nabi kalau tak mari sembahyang pun terlampau dok orang sangat, tak mampu sangat. Nabi Muhammad SAW. Okey, sambung balik hadis kita ni. Panjang kalau cerita waktu. Ya, okay. Okey. Kemudian dia kata, Al-Bara kata, bila SAW paling belah kanan selepas Nabi bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, itu antaranya. Aku mendengar baginda SAW membaca doa ini. Rabbi qini adzabaka yauma tub'ats au tajma' ibaduk au tajma'u ibaduk. Yang bermaksud, ya Tuhanku, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan atau himpunkan hamba-hambamu. Ini doa Nabi. Kita biasa doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah, belah kanan. Wa na'udzubika min sakhatika min wan nar. Lebih kurang tu lah. Ada ulama dulu sebahagiannya bila kita nak, kalau ikut hadisnya hadis yang terbaik, ikut sunnah Nabi sallallahu. Ni antaranya. Orang ulama dulu sebahagian peraja ni sebab dia maksudnya lebih kurang hadis Nabi baca ni. Tapi kalau siapa-siapa yang nak hadis ni yang terbaik, Rabbi qini adzabaka yauma tub'ats au tajma'u ibadak. Ni antaranya.
Ini azabaka yauma tab'ats atau tajma'u ibadak. Ni antaranya. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah aku daripada azabmu bila pada hari engkau bangkitkan aku dan himpunkan hamba-hambamu di padang mahsyar. Pelihara. Ini antaranya. Tengah mayang tu minta pelihara. Sahabat dengar. Ni antaranya. Sebab kadang-kadang Nabi SAW, bila kadang-kadang sebahagian Nabi SAW dia baca kuat sikit untuk sahabat ambil. Patutlah antaranya kadang-kadang Nabi SAW wirid kuat untuk apa? Untuk sahabat dengar. Ni antaranya. Kadang-kadang ada sebahagian petika, apa boleh dok kita wirid kuat-kuat ni? Ada sebahagian petika. Macam-macam lah zaman ni, na'udzubillah min zalik. Utama sekali imam bila dia wirid kuat, antara nak ajar kita. Benarnya memang kena ajar. Hari-hari kena ajar. Sebab cuba tu imam senyap. Kita boleh tengok berapa orang jemaah yang ada tu wirid. Walaupun benda sunat je. Tapi boleh kenal berapa orang boleh wirid pas mayang. Tu yang pertama. Yang kedua, ada kadang-kadang sebahagiannya budak-budak. Ada sebahagian masjid ada budak-budak. Walaupun memang majoritinya orang dewasa, banyakannya. Antaranya yang kedua, budak-budak. Budak-budak ni kalau ada ajar dia, pakat senyap lah ke, pakat temu lari, aku temu lari kok. Sebab budak-budak ni anak-anak kita, cucu-cucu kita tengok kita semayang kau ni. Tak, sebab saya pergi tempat-tempat yang tak ada wirid. Negeri-negeri ada sebahagian, bukan seluruh negeri tu, tapi memang kadang-kadang tak wirid, kita boleh tengok. Kadang-kadang boleh tanya, wirid lepas mayang tak tahu tak? Budak-budak tak tahu. Ke kita ajar rumah? Kalau ajar rumah, alhamdulillah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ni keadaan dia. Saya tengok satu kisah seorang hamba Allah cerita kisah lama. Kisah dia macam ni. Allah anugerahkan dia ni, dia biasanya semayang berjemaah di rumah, dan sambil-sambil semayang berjemaah dia rumah, ajar anak dia. Memang dia keju anak dia start daripada awal subuh je. Pukul 5.30, pukul 5 bangun dah. Bukan hari sekolah ni. Hari sekolah tu biasa. Bukan tu saja, ambil dan mandi ke apa, ambil wuduk, tunggu anak sembahyang berjemaah di rumah. Lepas sembahyang di rumah ni, dan lepas bersalam, dia beri tazkirah kepada anak-anak dia. Bab fardu ain je, bukan bab napa, bab simple-simple, bab solat berjemaah dan sebagainya. Sehingga anak dia walaupun umur darjah 1, umur 7 tahun, darjah 1, 8 tahun, 9 tahun, muafiq masbuk tahu. Muafiq masbuk tahu. Cuba tanya anak kita, muafiq masbuk tahu tak? Kita tahu tak? Ni keadaan dia, nak kabarnya. Ni, dia ajar benda fardu ain, asas-asas yang basic, sehingga anak dia boleh kenal. Dan ibu dia tengok anak dia yang bayi baru dalam kandung, duk dengar sekali. Allah Akbar. Kagum sebahagiannya. Abang bila baliknya, ayah pergi kerja, abang balik sekolah, jadi imam, adik yang ambil wuduk sebahagian ikut doa abang ni, ada sebahagian boleh tambah rakaat, boleh duduk. Allah Akbar. Ni asas daripada kecil. Atau penting. Begitu kalau kita sebahagiannya, kalau kita tak mampu di rumah, kalau kita bawa masjid, gini keadaan suasana masjid kita, ada wiridlah macam-macam, dia akan tahu suasana. Allah Akbar. Bukan terlalu kuat sangat, siapa bertepik, tak ada. Sederhana je setakat ni yang nampaknya, tak mengganggu sangat. Ni situasi kadang-kadang. Okey, itu situasinya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallam, innallaha malaikatahu yusalluna ala mayaminis saffi, ala mayaminis sufuf. Hadis yang lain. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang berada di sebelah kanan saf salat.
Itulah pakat bubuk sangat. Ni antara ni. Antara lain bila saf penuh, saya tu hadis je. Antara saf penuh, jika seorang datang masjid dan tidak mendapati ruang saf kosong di hadapan, dan menurut kebanyakan para ulama mazhab Imam Syafi'i, boleh menarik orang lain berada di saf hadapan ke belakang bersamanya. Cerita ni guna. Cerita ni keadaan kita buat saf. Buat saf ni tiba-tiba kita mari seorang. Mari orang lain tak ada kita orang lah, dan kita kalau kita duduk belakang seorang-seorang kita. Boleh tak kita semayang berjemaah ni kita duduk belakang seorang-seorang di saf yang lain? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Ni antaranya. Bila keadaan macam tu, macam mana nak buat? Saya kabur hadis tidak ada orang lain langsung. Kalau ada seorang lagi, tunggu je kejap untuk sembahyang berjemaah 2 orang. Okey dah, tak ada masalah. Buat saf di tengah-tengah. Ini cerita je masalah mari tiba-tiba tak ada orang lain lah. Kita orang lah kali mari, siapa tengok saf semua penuh. Kalau ada ruang saf di hadapan ni beres je, kita penuhkan saja, tak ada masalah. Ni langsung tak ada ruang, penuh lah ke full. Siapa tepi lah ke, siapa birak lah ke. Macam mana nak buat? Orang yang ditarik pula hendaklah membantu dan bergerak ke dalam saf. Perbuatan ini berdasarkan hadis yang berikut. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-ati wa qad tammatis sufuf an yajtazaba ilayhi rajulan yuqimuhu ila jambi. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata dia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang datang sedangkan saf solat sudah penuh agar menarik seseorang kepadanya supaya orang itu berdiri di sebelahnya. Oleh itu kita disunatkan menarik seseorang untuk membantu kita membina satu saf. Jika tak ada seorang pun, kita seorang aja. Nak tarik orang mana? Mana nak tarik? Nak tarik orang tengah ke? Ni antara je. Okey. Kita tengok perbahasan dia. Perbuatan ini sangat dianjurkan dalam mazhab Hambali kerana mendirikan solat secara bersendirian di belakang suatu saf adalah tidak sah menurut mereka. Pandangan mazhab Hambali kata tidak sah belakang seorang. Mazhab Syafi'i makruh je. Terfaham boleh? Lain ni sebab apa? Sebab dia kata duduk seorang, duduk dikira jemaah, tidak sah. Guna-guna pun keadaan dia kena bina. 2 orang sekurang-kurangnya. Berdasarkan kaedah al-khuruj minal khilaf mustahab yang bermaksud keluar daripada perbezaan pendapat itu adalah sunnah, maka kita galakkan untuk melakukannya sebagai langkah berhati-hati. Walaupun begitu, menarik seorang dalam salat hanya disunatkan berapa syarat. Nak tarik boleh berapa syarat. Yang pertama dalam kitab I'anah at-Talibin ada sebut syarat-syaratnya hendaklah nak tarik dia orang di sebelah kanan sekali. Semua penuh ni nak tarik belah kanan sekali. Itu pertama. Yang kedua, hendaklah selepas kita ni yang akad takbir dulu, Allahu Akbar, baru tu. Kita kadang-kadang dengar sebahagian kita bila kita nak semayang, nak ikut orang semayang berjemaah. Ni orang ada dah buat semayang, sama ada semayang fardu sunat, kita duduk belakang. Tak perlu tepuk sebenarnya. Yang tepuk hak ni kaedah ni. Kita duduk belah dia, kita kata Allahu Akbar. Faham lah. Kita nak ikut dia, suruh dia itu imam. Sepatutnya dalam kaedah kita nak semayang 2 orang. Ni, akad Allahu Akbar. Ini baru kaedah yang betul. Bila kita saf penuh, kita nak panggil seorang di belakang tu untuk ke depan, kita akad takbir dulu, Allahu Akbar, baru tepuk. Ataupun kita pegang. Faham dah? Orang belakang tu. Ni, tu yang pertama. Yang kedua, orang yang ditarik bersetuju untuk ke belakang. Dia setuju. Sebab apa kena minta orang setuju? Nanti saya terang satu persatu. Sebab apa dia kena setuju dulu? Sebab apa kena setuju dulu? Yang ketiga, orang yang tertarik itu adalah seorang yang merdeka, bukan dalam kalangan hamba. Sebab apa pula? Kita zaman sekarang alhamdulillah semua orang merdeka.
Dengan izin Allah Ta'ala, zaman sekarang orang merdeka, kecuali di belah Afrika ada sebahagian masih mengamalkan perhambaan, beberapa buah negara di sana. Tapi dah banyak dah, kurang. Tapi tetap ada di belah sana. Okey. Sebab apa? Hamba dia kena ikut tuang dia. Tuang dia kata, "Mu duduk sini belah aku, jangan pergi mana." Dia kena duduk belah. Tapi yang ada kuasa veto Tok Imam. Tok Imam kata hamba duduk belakang. Itu kelebihan Tok Imam. Lepas ni kena jadi ni antaranya. Tok Imam boleh nak arah hamba kena belakang sebab kelebihan untuk kepada orang merdeka. Itu kelebihan. Ni. Dan ni ada hamba-hamba. Ni. Jadi boleh nak tak arahkan. Lepas tu imam ni boleh arah. Kalau belakang dia orang yang tak layak untuk menggantikan dia untuk jadi imam, dia boleh arah duduk belakang. Tengok di saf pertama ni seorang tak layak iaitu imam. Contoh saja. Tok Imam kata kalau aku terbatal ni, siapa nak ganti aku tak tahu. Ada orang ganti, dia kena panggil orang belakang. Betul dah orang belakang pula memang dia layak jadi Tok Imam. Bila imam ni terbatal, boleh panggil orang depan duduk belakang ni, orang ni kena belakang. Jangan terasa lah. Orang ni kuasa Tok Imam aja. Orang lain tak boleh. Orang kata, "Mu duduk belakang, aku nak duduk depan." Tu tak boleh. Makmum sama jemaah tak boleh. Orang duduk depan tu dia, hak dia. Tapi Tok Imam bila dia ada kuasa. Bila keadaan dia macam mana yang saya bagi contoh tadi, bila tengok orang belakang dia tak ada seorang yang layak jadi Tok Imam, dia boleh. Tu yang pertama. Ataupun yang belakang dia ni tak ada seorang yang kalau dia tersilap dalam sembahyang, dia boleh tegur. Mana tahu hukum hakam. Tok Imam salah. Subhanallah. Ni antara je. Boleh. Ni keadaan dia. Hendak dah ada belakang Tok Imam. Tak hal dah. Patulah imam antaranya sunatnya Nabi SAW kata berpaling. Antara yang kita tahu biasanya membetulkan saf dia. Ni, yang kedua sebenarnya imam nak tengok yang duduk belakang dia siapa yang layak. Hari Jumaat alhamdulillah Tok Imam ada belakang. Sekurang-kurangnya 2 orang. Atau Tok Bilal pun ada contohnya. Tak ada masalah hari Jumaat. Hari-hari lahir. Ni keadaan. Kena tengok benda ni. Bukan sebarangan. Ni keadaan. Supaya boleh ganti nanti. Ni keadaan dia. Okey, ni saya kata kuasa pada imam bila keadaan-keadaan tertentu. Yang seterusnya, hendaklah saf yang dinak tarik orang tersebut mempunyai maknanya lebih daripada 2 orang. Maksudnya gimana? Contohnya lah, semayang berjemaah ni, hak ngelah kali duk pitu tu 2 orang je muat. Faham? Duk pitu tu 2 orang je muat. Jadi hak belakang awak ngelah kali belakang tengok, 2 orang mana boleh terik. Tak boleh lah nak panggil depan sebab 2 orang. Kalau tarik ke belakang jadi makruh hak depan ni. Itu maksudnya. Dia kena 3 baru boleh. Contohnya. Saya buat contoh itu tu lah nampak. Tak muat 2 orang je situ. Contoh. Ni antaranya. Ini antara syarat-syarat yang hendak tarik orang ke depan. Okey. Mengapa? Sebab kena perlu takbiratul ihram dulu baru boleh kita tarik ke belakang. Ini kerana sekiranya dia tidak mengangkat takbiratul ihram terlebih dahulu, maka orang yang ditarik ke belakang itu telah berada dalam keadaan bersendirian seketika. Dah comel dah duduk dalam sah, tiba-tiba kita dah akad takbir, kita tarik dah di belakang dia. Nyaknya duduk dalam sah, kita suruh dia jadi makruh. Faham? Dia dapat fadilat dah, tak suruh dia jadi makruh. Siang dia lah. Ni keadaan dia. Tu situasinya. Nyaknya ke dia. Duk comel-comel dah, nak suruh jadi makruh. Tak comel. Ni antaranya. Sebab kita baru datang. Kita tak apa makruh sekejap sebab kita baru mari. Kawan ni dah sempurna dah. Dapat dah fadilat sah tu. Ni keadaan. Lepas tu kena kat takbiratul ihram dulu, barulah tarik. Sekejap je kita pun. Seimbang. Kita nak suruh orang lain makruh dulu. Jangan tak boleh. Ni antaranya perbuatan tu, antaranya. Masya-Allah, subhanallah. Ni keadaan. Tu keadaan seterusnya. Yang kedua, bukankah perbuatan itu bertujuan tidak mahu meletakkan dirinya berada dalam keadaan makruh, iaitu solat bersendirian di belakangnya. Jadi mengapa dia mahu menjerumus kawannya pula ke dalam makruh? Tak boleh. Okey. Yang ketiga, yang kedua tadi saya lupa. Mengapakah persetujuan orang yang hendak ditarik perlu dipastikan terlebih dahulu?
Sebab apa? Kena pastikan orang yang tarik setuju. Tadi akad takbiratul ihram kita tarik, tiba-tiba tak setuju. Yang setuju dah apa lah, pergi ke belakang. Sebab apa? Yang utama sekali senang je maksud je. Sebab orang yang ditarik tersebut dia duduk saf yang depan daripada kita. Saf yang mula-mula, saf pertama lebih aula daripada saf kedua. Saf kedua lebih aula saf ketiga. Saf ketiga lebih aula saf yang keempat. Sebab minta persetujuan, sebab dia nak ke saf ke belakang, saf yang kedua ataupun saf yang ketiga. Saya akan buat di fadilat, saf yang mula-mula lebih utama daripada saf belakang. Begitulah seterusnya. Rugi ya. Sebab fadilat tu, sebab antara hadis, patut saya baca hadis ni, saf depan lebih utama. Patut nak undi ni, nak tu ke belakang. Naknya ni keadaan dia. Patut minta izin dulu, tapi walau bagaimanapun bila dia nak turun ke belakang untuk menolong kawan dia ni, untuk supaya dok dalam keadaan makruh, dia dapat pahala lain pula. Itu kelebihan situ pula. Dia tetap ada kelebihan masing-masing untuk membina saf tersebut. Bukan saja. Ni keadaan dia. Ni bukan saja bukan saja. Maknanya bila kita nak tarik, kita jangan duduk tepi sekali. Kita kena ni dinding, mesti ada ruang yang belah kali ni, kita duduk sini untuk tarik dia ke belakang. Bukan kita duduk ni, kita tarik belah ni. Salah. Kita duduk sini, tarik yang hujung sekali. Sebab apa duduk tarik di tengah? Contohnya tarik di tengah menyebabkan orang lain kena kesok. Betul mula sok. Patut hujung. Tiba-tiba ada dah sembahyang tu, sembahyang tiba-tiba ada orang sembahyang. Mari yang saf kedua. Yang tepi sekali boleh masuk saf depan, penuh semula. Itu kaedah. Tu keadaan dia. Tu cara-cara dia ni, antaranya. Okey. Antaranya satu lagi nak ceritanya. Jika beberapa orang sampai ke masjid dan mendapati solat berjemaah sedang didirikan dan jarak di antara saf melebihi 3 hasta, apakah yang perlu mereka lakukan? Yang comelnya lebih kurang daripada 3 hasta. Kita buat sembahyang berjemaah ni kurang daripada 3 hasta. Itu yang terbaiknya. Apakah mereka perlu lakukan? Adakah mereka perlu masuk saf belakang ataupun macam mana? Okey. Kalaulah contohnya safnya lebih 3 hasta, senang saf pertama duduk saf tu lah. Bayang jarak 1 meter dulu. Kadang-kadang berlaku sebahagian tepat situasinya, kadang-kadang jarak sembahyang jauh. Kita kalau sembahyang imam dengan makmum, kalau boleh kurang daripada 3 hasta. Itu yang terbaik dalam sembahyang berjemaah. Ni keadaan dia. Macam kita buat selama ni dengan Allah Ta'ala. Bila keadaan macam tu, hendaklah disunatkan agar jarak di antara kedua saf pertama kedua tidak melebihi daripada 3 hasta. Jika lebih jarak tersebut, maka makruh hukumnya. Nak buat saf mana? Orang yang mula, bila saf dah ada, contoh sini imam, makmum buat saf situ. Maknanya jemaah yang baru mari, dia buat saf depan. Dia mari buat saf di hadapan. Ini caranya, antaranya yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama. Ini disebut dalam kitab I'anah At-Talibin, ada sebut tentang ni, antaranya situasinya. Okey. Antara lain saya nak bincangkan pada malam ni beberapa perkara yang berkenaan dengan iqamah. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, disunatkan melewatkan qomat selepas azan sekadar para jemaah boleh melakukan solat sunat qabliyah. Itu biasa yang kita buat, ada dah dan ni zaman lain tak ada masalah. Sebab Allah Taala gunakan zaman sekarang ni, teknologi yang ada dah semua sekali, boleh kita tengok TV, skrin, ada bilangan minit itu antaranya. Dan minta persetujuan antaranya. Antara sama lain semua setuju 10 minit, 15 minit untuk subuh biasanya. Tu antaranya. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum disunatkan untuk bangun qomat adalah selepas selesai qomat. Walau bagaimanapun saya sebut. Kalau saya tengok kitab-kitab sebut kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata hendaklah bangun qomat ni ketika lepas selesai qomat. Utama sekali mazhab Imam Syafi'i kata hendaklah makmum tersebut jemaah duduk dalam saf dah. Macam hari Jumaat. Duduk dalam saf dah. Maknanya semua jemaah duduk dalam saf dah.
Semua sekali bila keadaan macam tu, makmum sunat bangun selepas qamat selesai. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, bangunlah bangun. Tu yang pertama. Ni situasinya. Tapi ada juga sebahagian kata, kalaulah kita ni orang yang uzur, orang yang bangun lambat, kita disunatkan bangun qad qamatis solah. Ni antaranya qad qamatis solah. Saya lupa sebut saya tadi. Kita pernah dengar kan, biasanya kalau nak qamat kuasa Tok Imam, betul tak? Kalau azan kuasa Tok Bilal. Betul. Memang ada kaedah. Sebab apa? Tok Bilal masuk waktu dia boleh nak azan. Lepas itulah kadang-kadang kalau contoh saya solat ataupun kita kuliah habis masa yang lama sehingga habis waktu, kadang-kadang minta kemenangan Tok Bilal dulu. Tapi ini tak ada masalah dah, Tok Bilal tahu dah. Contohnya lah. Tapi kalau ikut kaedah, kena minta Tok Bilal, saya nak ambil masa sikit ni, jadi bang lambat sikit lah, contoh. Ikut kaedah asal. Ni antara. Tapi zaman ni tak ada masalah dah, sebab semua tahu dah tu keadaan. Bila qamat hak Tok Imam, hak Tok Imam tak semestinya Tok Imam, Tok Bilal kata Tok Imam qamat lah. Tu satu kaedah. Tu satu kaedah. Kaedah yang kedua, urus setepak tahu dah. Tahu macam mana? Sebab kabodah minit. Tu tahu. Ataupun bila nak qamat, Tok Imam ni dia tengok ada sebahagian solat sunat qabliyah ni, sebahagian jemaah ada yang tak selesai lagi. Kata sabar sekejap, kita beri kebenaran je solat jemaah tu. Beri kebenaran. Boleh ke? Tak ada masalah. Ataupun dah pas mari qamat je lah. Tu keadaan dia, situasinya. Saya khabar tadi duduk dalam saf. Bagaimanapun orang bukan duduk dalam saf ketika bila nak qamat, bangun ikut keadaan. Contoh duduk belakang. Comelnya, afdalnya bangun ketika bila sedang qamat. Sebab apa saya kata gitu? Kita pernah dengar satu hadis Nabi Muhammad SAW. Allah, saya lupa dah maksud dia. Lupa dah matang hadis tu. Maksudnya lebih kurang ni, siapa-siapa yang sempat takbiratul ula bersama dengan imam, dia dapat 2 kelepasan. Ni antaranya 40 hari kan, hadis tu dia riwayat Imam Tirmizi, kata siapa-siapa yang takbiratul ula bersama dengan imam 40 hari berturut-turut, dia diberi 2 kebebasan. Yang pertama, kebebasan daripada sifat nifaq, munafik. Yang kedua, kebebasan daripada api neraka. Pendengar hadis ni, siapa-siapa yang takbiratul ula bersama imam. Maksud takbiratul ula bersama imam ni, antaranya bila usolli fardhu maghribi salasata rakatin, ada imam yang ta'ala Allahu akbar, makmum Allahu akbar lalu. Bila Allahu akbar, terus makmum Allahu akbar. Tak perlulah masa tu baru nak betul serban, baru nak betul jubah, barulah semua baru nak buat. Nak prepare serban ke ataupun piyah ke apa ke, nak kelas kain ke sebelum qamat. Ataupun tengah qamat tu betul-betul kilah dulu, sebab qamat tu ada. Ni situasinya. Ni tengah akad takbir Allahu akbar, barulah nak betul kilah-kilah. Sebab nak dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Hak tu yang afdalnya. Jangan melambat-lambatkan takbiratul ula bersama dengan imam. Imam kata takbir Allahu akbar. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau Allah baru Allahu dah habis lagi, tak sah. Baru imam Allahu, makmum pun Allahu akbar. Ada pendapat muktamad, batal sembahyang dia kalau takbiratul ihram. Biar imam kena Allahu akbar, baru makmum Allahu akbar. Biar habis baru boleh. Itu kaedah. Jangan terlampau lambat sangat akad takbir lepas tu. Ni antaranya, segera. Ni maknanya bila imam Allah tu, kita usolli fardhu isya'i ke, ikut lepas niat lalu, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang sebahagian ada yang terlampau lambat. Patulah antara sunnahnya, afdalnya, yang biasa duduk belakang, afdalnya mari depan halu, untuk bina saf, duduk dalam saf. Kalau yang duduk dalam saf dah tak ada masalah,
Ni antaranya situasinya. Ada pandangan hadis yang lain kata sabda Rasulullah, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Apabila solat telah diiqamatkan, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Ada sebahagian dalam mazhab Imam Syafi'i kata makruh berdiri sebelum imam keluar. Ini cerita kisah bila imam duduk dalam bilik dia. Tadi yang pertama bila imam duduk sekali. Ada dua keadaan kata ulama. Kalau imam duduk dalam bilik dia macam Nabi Muhammad SAW, kalaulah dia nak keluar, apa Bilal bin Rabah biasanya nak qamat dia tengok Nabi dulu. Ni keadaan dia. Dia tengok situasi Nabi, Nabi tengok keadaan Nabi nak keluar, baru dia qamat. Sebab ada pernah kisah Nabi Muhammad SAW, satu hari dikatakan Nabi keluar lambat. Faktor-faktor yang tak boleh dielakkan. Nabi Bilal bin Rabah tunggu tak mari-mari. Ni antara. Lalu kita tunggu lah. Sebab takut ada napa-napa keadaan. Tu Aisyah cakap dengan dulu Bilal tu. Kemudian barulah Nabi Muhammad SAW keluar. Ni keadaan dia. Maknanya bila nak qamat tunggu tu imam tu. Dia tak boleh qamat lalu. Lepas tu cara dia antara satu lain. Contoh saya bagi. Ada kadang-kadang berlaku sebahagian tempat ataupun kita nak semayang ni, kita mari musafir kan, mayang ramai-ramai, ada sebahagian kadang-kadang yang qamat lalu. Sebenarnya kaedah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW kalau ikut hadis, riwayat hadis, sebenarnya kena latih tok imam dulu. Latih tok imam dulu baru qamat. Apa buktinya? Pernah kita dengar kan Nabi Muhammad SAW satu hari Nabi Muhammad SAW solat fardu maghrib. Bila solat fardu maghrib, tiba-tiba Nabi keluar lepas maghrib tu untuk menyelesaikan urusan perbalahan satu kaum, satu kabilah. Masuk waktu isyak, Bilal pun qamat, Bilal pun azan. Bila laungkan azan, tunggu Nabi sallam dak mari-mari. Siapa sahabat-sahabat tunggu senggup. Sebab zaman dulu kan lepas isyak tidur lalu kan. Ni keadaan. Senggup tunggu ni. Senggup nak tidur. Ni keadaan dia. Kemudian pula Bilal bin Rabah dia pergi ke siapa? Tanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, boleh tak kamu jadi imam untuk kami?" Kata Abu Bakar, "Ya." Maknanya situ nanti tak imam dulu baru qamat. Faham? Kalau imam ada dah tak ada masalah. Ni cerita bila imam tak ada. Bila imam tak ada ataupun kita musafir tak ada kita imam. Kadang-kadang sebahagian tu pergi qamat dah. Mu ada imam tu imam. Tu silap. Patutnya lantik dulu kaedah. Ni antaranya. Saya kata kaedah. Bukan dosa pun, bukan salah pun, tapi saya kata kaedah. Lantik tak imam dulu. Sebab biasanya nak solat berjemaah, imam kena ada dulu baru boleh solat berjemaah. Ni kadang-kadang bila qamat lalu seorang tamu jadi tu imam. Sudah. Ni antara dia bimbang kok. Ni kadang-kadang yang berlaku. Ni situasinya. Okey. Bila keadaan macam tu hendaklah qamat dulu. Disunatkan bagi ni keadaan. Satu lagi yang kedua. Berapa kali yang kedua tau? Banyak. Satu lagi nak kabarnya bila iqamat telah dilaungkan, tidak ada solat sunat dah. Tidak ada solat sunat. Kita kadang-kadang mari masjid tengok tu jang tu. Berapa minit lagi nak solat ni, nak solat berjemaah. Sebab kadang-kadang tengok 1 minit dia sembahyang sunat. Kalau dia mampu solat sunat dengan cepat, dengan tamak ninahnya untuk solat sunat tu silakan, tak ada masalah. Bila tengok 1 minit lagi, diri je lah sebab dekat dah nak solat berjemaah. Ni kaedah. Ni keadaan dia. Sebab ada hadis. Sabda Nabi sallallahu riwayat Imam Muslim, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila solat telah diiqamatkan, maka tidak boleh didirikan solat yang lain, solat sunat yang lain melainkan solat fardu yang diiqamatkan itu. Tak ada dah hak lain. Sebab kadang-kadang sebahagian ni kadang-kadang dia mari lambat nak solat sunat. Tak salah, nak solat sunat mari awal sikit. Dan mari solat sunat, nak solat awal qabliyah, solat sunat qabliyah tu mari awal dan cukup patut padang untuk kita imam bila nak iqamat. Sebab apa? Antara dalilnya saya ambil, dalilnya sebab siapa-siapa yang takbiratul ula bersama dengan imam akan diberi dua kelepasan 40 hari ataupun lebih. Ni antaranya. Hujah situ antaranya.
Bila keadaan macam tu, boleh tak kita nak batalkan sembahyang sunat? Tak ada masalah. Contohnya tepat tu kita tak tahu dia qomat ke bila. Sebab tak ada timing. Macam orang dulu kan, tak ada timing. Bila tak ada timing, kita mari masuk sembahyang sunat je lah. Kita masuk sembahyang sunat je. Tapi bila dah qomat, dah kita baru satu rakaat, baru baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru baca Fatihah baru. Batal je lah, tak ada masalah. Ni antaranya batalkan sembahyang sunat tersebut untuk dapat fadilat. Apa? Solat berjemaah yang fardu tersebut. Ini keadaan dia. Begitu juga makruh solat sunat apabila waktu iqamat hampir tiba. Yang saya buat dia antaranya. Hampir tiba pun makruh juga. Tadi saya kata masa solat sunat dan hampir tiba pun juga makruh bila siapa-siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut. Antara lain, dalam sembahyang berjemaah, hendaklah bagi makmum dan imam tu menyamai solat dia. Maksudnya gini, hendaklah kita nak jadi ikut tu imam tu, kita tahu tu imam tu solat sama dengan solat kita. Antaranya imam tu bukan solat jenazah, aturan sama. Ni antaranya aturan sembahyang imam dan makmum sama. Bukan imam sembahyang jenazah, imam bukan sembahyang gerhana bulan gerhana matahari. Sebab gerhana bulan, gerhana matahari, kalau siapa buat kan, kalau ikut mazhab Syafi'i, cara dia rokok 2 kali. Rokok 2 kali. Baca Fatihah dalam satu rakaat itu adalah 2 kali. Patutlah antara Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, Allahu Akbar. Ikut kaedah saya belajar, bukan sami Allahu liman hamidah. Kaedah dia saya belajar. Rukuk solat gerhana bulan dan matahari, rukuk yang pertama Allahu Akbar, dan qiyam rakaat seterusnya untuk baca Fatihah yang kedua adalah Allahu Akbar, bukan sami Allah liman hamidah. Sebab kadang-kadang saya dengar sami Allah liman hamidah, tak apa, tak ada masalah, tapi orang salah faham jadi Allahu Akbar, baca Fatihah kali yang kedua. Ni kaedah dia. Ni situasinya. Sebab kadang-kadang sebahagian dia sami Allah liman hamidah, jadi Rabbana lakal, patutnya sami Allah hamidah, baca Fatihah. Ni kaedah dia. Sebab kalau ikut keadaan macam tu, sah tak bila solat berjemaah yang fardu ikut solat jenazah? Tidak sah, sebab aturan tak sama. Ataupun solat gerhana bulan juga dan matahari tidak sah, sebab aturan tak sama. Tapi aturan sah bila solat fardu maghrib dengan solat fardu isyak. Tu imam solat fardu maghrib, makmum solat qadha isyak, contoh. Contoh je. Ni keadaan dia. Bila imam duk tahiyat akhir, makmum mana? Sebab kita serakaat je. Antara dua failah, antaranya nak bangun terus mufaraqah, sambung sembahyang aja. Ni antaranya. Kaedah dia antaranya mufaraqah sembahyang. Sebab kita nak ikut sembahyang isyak, makmum imam nak sembahyang fardu, contohnya dah. Ni keadaan. Wallahu a'lam. Saya rasa itu sajalah pada malam ni yang mampu saya sampaikan. Yang baik semuanya daripada Allah Taala, kurang demah daripada diri saya sendiri. Tapi hakikatnya baik dan buruk semuanya pada Allah Taala. Insya-Allah dengan Allah Taala sama pula dengan Allah Taala bulan hadapan, insya-Allah dengan Allah Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdina siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatami anbiya'i wal mursalin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.